Alhamdulillah. Testing 1 2 3. Salah. Tak keluar pula tekan. Lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Waalaikumsalam. So counter soalan dibuka. Siapa ada soalan boleh tanya. Ni gambar minggu ni okey sikit. Gambar minggu ni okey sikit kan? Okey sikit kan? Testing 1 2 3. Suara okey. Suara okey. Testing. Tengok sikit. Hello. Saya okey. Hello. Testing 1 2 3. So saya boleh dengar suara saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni apa benda soalan ni? Aku tekan sekali, ya Allah, serabut kan. Salam juga, betul ke Euro USD masih uptrend? Pingit pula kepala pakai benda ni. Betul. Saya pun tahu. Jom kita tengok. Ni tanya signal ke apa? Maksud dia tengah sell ni. Selalu kalau orang tanya dia tengah uptrend ke tak, maksud dia tengah sell. Betul tu, dia tengah sell. Nampak sangat pattern orang tengah sell. Tengok saja tahu tu. Mana pergi saya punya indikator? Mana indikator aku pergi? Okey. Tak ada kan? Simbol antara. Kita tarik balik lah. Okay, settle. Euro USD. Menarik So saya akan lukis satu benda dekat Euro USD ni. Saya akan lukis satu benda. Lepas nanti korang decide lah. Tapi monthly overall downtrend lah. Downtrend. Kalau saya nak share, saya share kat sini. Tapi tengok price action macam mana. Ni price action dah cantik, tapi dia datang balik daily. Dia masih lagi di dalam range. So bila dalam range ni agak bahaya lah. Pull ni. So kat sini dia punya support support ni. Dia kena ada structure yang break dia dulu, barulah kita boleh bagi tahu dia nak downtrend Arif tengah sell Tengok macam ada setup sell. Mungkin kalau sell kat sini kan, boleh kot kalau betul dia nak turun. Tapi agak berisiko lah.
Kat sini dah touch je. Kat sini dah touch. Kat sini dia dah ambil Mak jalan slow-slow tu tak touch lagi, tapi dekat base kat sini dia dah ambil. Tak apa, boleh jadi dia naik. So Euro USD ni tak tepi tu. Assalamualaikum salam. Soroki. Apa fungsi MPL? Apa fungsi MPL? Saya pun tak tahu apa fungsi MPL. Korang dapat perkataan MPL ni daripada siapa? Oh, Hanzo punya ayat tu kan. Korang belajar kat Siri, belajar kan MPL ni? Soalan advance kita skip dulu Kita jawab soalan-soalan yang penting dulu. Soalan yang betul-betul boleh buat duit. Kalau pasal MPL ni better korang tanya Cikgu Mansur. Sebab yang ni soalan advance soalan orang-orang yang power. So saya skip dulu okay. Cikgu untuk time frame 1 day apa yang sesuai? Apa? Untuk time frame daily. Tengok apa yang sesuai. Equity berapa? Jom kita lukis. Trade DTF daily. How is the MM? Okay, boleh Cuba macam ni so dia berbalik semula ke apa? Ke cara Hanzo punya money management. Sorry dengar. Okay. Macam mana Hanzo punya mana? Okay, 1000 USD 0.01 0.10 1.00 100 USD 0.01 0.10 10 USD 0.01. Ni low risk, yang ni medium risk, yang ni high risk. Okay, sila medium risk, low risk. Entah. Ni teh macam gini. Okay. So untuk $100 punya modal tak ada low risk. Untuk $10 punya modal tak ada low risk, tak ada medium risk. Okay. So apa yang dimaksudkan dengan low risk ni? Low risk MC 10,000 pips. Kalau medium risk, 1000 pip MC. MC. Yang ni kalau high risk 100 pip MC. Lebih daripada high risk ni, saya assume korang memang nak sedekah ke broker. So kalau ada yang tipu $10 trade 0.02, kalau MC jangan tanya kenapa. So sekarang kita nak kena tengok mana siapa nama ni, Ahmad Zainal Abidin. Ahmad Zainal Abidin tipu berapa? Ada jawab Ahmad Zainal Abidin ada jawab ke tipu berapa? Ada jawab tak ada. Okay. So kita kena tengok dekat time frame daily macam mana. So contoh daily time frame, kita nak trade kena daily time frame. Ni kita clear semua.
Hilang lah semua yang aku lukis tadi. Tak kisah lah. Okay, so contoh kita nak trade. Macam mana kat mana kita nak trade? Kita nak trade menggunakan zone kat sini. Contoh. So dia dekat dalam zone ni. So bila dekat dalam zone, kita kecilkan sikit supaya kita dapat retracement dia. So ni lah kita punya zone entry sell. Contoh. Gelap sangat ke? Gelap sangat ke? Okey Satu, dua. Okay, so ni zone entry kita. So zone entry kita tengok dekat sini. Aduh, teruk benar. Color dim grey, putih. Nampak. Okay, zone dalam 60 pip. So kalau kita tengok dekat daily, dekat Euro USD, zone dia dalam 60 pip. Tapi kalau kita nak tengok kalau kat sini based on zone. Kalau kita kadang-kadang price dia naik sini macam mana, dia turun. Dia naik macam gini, lepas tu dia turun. Macam style Hanzo, dia tak guna stop loss. Hanzo tak guna stop loss walaupun nampak tak professional dan tak korang nak cakap apa pasal saya tak guna stop loss. So price pun naik kalau guna SL habis dah. Tapi kita nak kena tengok, kadang-kadang dia ada potential untuk jadi benda macam gini. So bila dia nak jadi benda macam gini, kita kena assume price boleh pergi sampai atas ni. So kita tengok daripada sini ke atas ni dalam 200 pip. Okay, 200 pip. So korang pun tengok 200 pip banyak mana. Macam mana tadi? 200 pip. Okay, so kalau 200 pip, tak boleh ambil high risk lah. Tak boleh ambil high risk. So kita kena ambil medium risk. So kalau kita depo $100, kita boleh ambil 0.01. So 0.01 dia boleh floating sampai 1000 pip. So tadi floating 200 pip, masih lagi orang kata acceptable. Macam tu lebih kurang cara nak kira. So depend pada korang depo berapa juga tu kalau nak trade 0.01. Okay. So kalau nak trade 0.02 boleh so kalau 0.02 dia akan jadi medium to high risk. Masa ni kita punya floating akan makin kurang Kalau contoh kita gandakan 2 kat sini dia jadi 500. Mana contoh modal 100 USD. Kalau kita boleh 1000 pips MC, kalau kita 0.01, kalau kita 0.02, 500 pip. Kalau kita 0.04, 250 pip. Kalau lebih lagi memang sedekah je lah terus korang. Macam tu lah korang so limit dia last sekali sampai 0.10. 0.10 ni 100 pip MC. Macam tu ni pun dah high risk. So daripada sini medium risk, mid risk. So kalau kita tukar kita punya lot dekat di antara dia, kita akan jadilah medium to high. Macam tu. So depend pada korang. ni dia depend pada korang. Korang seorang high risk ke, seorang yang low risk ke, tu korang je yang tahu. Saya tak tahu. Okay. Cikgu tengah buat apa? Jangan baju masa apa benda ni? Apa benda ni? Cikgu last week cikgu kata gold dia buat whipsaw engulfing, memang betul dia jurnam like whipsaw. Tapi cuma I confused kat mana dia buat accumulation dan fake up. Boleh tunjuk sikit reference? Saya pun tahu. Saya ada sebut ke pasal accumulation dengan fake up? Saya rasa saya sebut pasal whipsaw je, tak ada sebut pasal ni. Saya dah siap bagi zone. Mana? Boom. Tu kan? Saya lukis dekat monthly je saya tarik kat situ. Tu dia retrace balik kat situ. Hanzo pun tengah floating kat tapi saya dah close satu.
Semalam masa apa? Semalam masa dia turun tu, saya sempat turun tutup satu. Lepas tu anak saya kacau ke apa, saya lupa nak tutup lagi satu. Tapi ni sikit lagi lah. So daripada sini price pun turun macam tu lah, 300 pip ke sini macam tu. Lepas tu ni bukan sniper entry tiba Hanzo dapat Hanzo entry floating sini bukan. Saya entry sini, saya entry sini, lepas tu floating. Kan ada dalam Telegram saya share sini. Ni lah body goal geram tu. Tapi tu lah, itulah whipsaw lah. Hati-hati dengan kawasan ni This is whipsaw area. Whipsaw ni kau kena tahu, dia pembantaian atas orang. Siapa datang bread and butter kau faham, dia akan pecah atau berapa kali nak pecah hantar dia. Tapi this is manipulation area. Tapi based on apa yang saya tengok kat sini, macam it's good to go lah orang kata. Ni based on apa yang saya tengok, based on pattern yang berlaku lah. Pattern yang berlaku, rejection tinggi. Saya rasa ramai orang tengok ni, ataupun mungkin ramai yang dah takut. So bila ramai yang dah takut dekat sini, sebabkan dia adalah area whipsaw, kemungkinan dia akan jadi pattern. Dia takkan turun pool. Terus sini sikit, lepas tu dia buat sideways sikit, dia pacok sikit. Lepas tu nanti agak-agak bila orang ingat macam dah uptrend itu, barulah dia gitu show macam tu. Macam tu. Ni saya tengok saya nampak Okay, ni apa ni H4 tengok macam mana Saya pun tak tahu nak jawab soalan pasal accumulation dengan fake out ni. Saya tak ada sebut pun. So saya tak tahu sangat. Cikgu boleh tahu reason saya tak cikgu di video short yang PG cat TH sebab nampak swap zone je, tapi interbase di break. Saya pun tak sure lama betul video tu. Saya tak tahu. Saya ni macam mana, saya entry, saya tinggal. Bila saya rasa macam semangat nak buat konten, saya screenshot. Lepas tu bila saya rasa macam malas, tak tahu lah. Hanzo ni dia dalam dilema. Dia nak jadi YouTuber ke dia nak jadi businessman? Dalam dilema sekarang. Tak tahu. So kalau saya jadi YouTuber, mungkin saya ingat dia dah buat konten hari. Penat. Dia bukan penat, dia penat main dengan orang. Kalau macam kawan-kawan saya baru start buat YouTube, saya kata okay, buat je. Tapi bila saya dah lama buat YouTube ni, kadang-kadang baca komen orang pelik-pelik, dia jadi macam demotivated sikit. Tu lah, kadang-kadang kita nak kena positif kan. Tapi kalau saya rasa macam sampai benda tu memudaratkan kesihatan mental saya, apa kan, sampai saya rasa macam saya tak nak sampai saya macam mana cakap, melepasi sempadan. Kadang-kadang bila tengok orang yang cakap ngarut-ngarut dalam hati saya selalu je dia ni cakap lebih-lebih kan, tak apa lah, saya tak jadi nak cakap. Saya takut saya melukakan perasaan orang. So saya continue lah baca soalan daripada korang CMF pun share QM. CMF Cikgu Mansur memang Cikgu Mansur ada ni apa, ada saya tak Cikgu Mansur Cikgu Mansur share sini Kalau saya assume kalau Cikgu Mansur punya style, kalau Cikgu Mansur ada entry kat sini satu, kalau saya saya rasa Cikgu Mansur ada entry kat sini satu. Lepas tu kalau dia lagi satu di entry minus baris sini ni kot. Saya rasa kalau Cikgu Mansur entry 2 buy dengan sell, saya rasa sini antara dua tempat ni Kalau salah sorry saya tak catch up sorry HFM kembali dengan Hanzo. Siapa meminang siapa? Mana pernah berpisah Come on HFM dengan Hanzo dah lama. Alhamdulillah. HFM
Our sponsor for today's live stream. Tadi feel good. Kenapa tak join member? Sorry member saya lama tak update apa live market commentary Busy guys. Saya baru siap pindah rumah. Tengok Kalau korang nak berterima kasih kat Anzo satu je saya minta tolong. Kalau korang nampak saya dekat luar ke kat mana-mana cuba anggap saya macam manusia biasa, macam orang kebanyakan macam korang macam tahu Hanzo tapi tak payah tegur kalau tiba-tiba korang tahu Hanzo kenal Hanzo masuk lift, tahu Hanzo tapi korang senyap, korang layan kan nanti Hanzo pindah rumah lagi penat. Apa yang korang nampak apa benda semua tu simpan je untuk diri sendiri. Macam tu penat Saya rasa ni rumah yang ke-13 ke-13 ke-12 saya pindah. Orang kata pindah banyak kali boleh jadi apa-apa orang kata Tapi tu korang macam ni penat pindah hari macam ni. Dia bukan masalah duit. Kadang orang cakap pindah rumah senang Hanzo pindah rumah Hanzo ada duit senang. Pindah je lah, apa masalah ni? Masalah tenaga ni aku nak beli mana? Ingat minum Red Bull terus boleh dapat tenaga apa? Tengok siapa yang tally bayar RM44 kena marah kan? Okay, terima kasih. Bagi orang lain kan nanti orang merah mata tengok Hanzo dapat duit ni. Okay, tapi anyhow, thank you. TF Daily muncul. Saya tak ada 3 bulan sekali nak hold lama ni. Boleh je. Tengoklah floating kita nak ambil berapa banyak. Lepas tu daripada situ kita kira kita punya risk. Macam yang saya tunjuk tadi mana saya tunjuk tadi. Kok ada yang baru masuk macam mana yang tadi tu Hanzo? Kita orang nak tahu juga. Macam ni. Mana macam gini kita punya jadual so kalau floating dia agak-agak lebih pada 1000 pip 1000 pip kita kena masuk low risk tapi kalau floating dia agak-agak dalam 500 300 pip kita boleh buat medium to high risk 100 pip masuk high risk punya lot kita tak boleh ambil. Masuk untuk $100 kita tak boleh ambil 0.10 tapi kalau kita ambil 0.05 floatingnya 500 boleh maksudnya 500 pip. Kalau kat sini 0.01, kat sini kalau 0.2 0.02 boleh masuk. Macam tu lebih kurang macam kat sini. Nampak? Modal $100 1000 pip MC kalau 0.01. Kalau 0.02 500 pip dah MC. Kalau 0.04 250 pip dah MC. So kalau zone yang kita tengok paling tinggi dia akan pergi dalam 200 pip. Kita memang macam nak bagi account tu grow dengan swing. So kita ambil ni option 0.04 untuk account $100. Kalau MC sekali. Tapi kalau korang guna SL lipat 10 kali MC juga. Macam kat macam tu ni style Hanzo mungkin tak berapa handsome untuk orang lain tengok tapi inilah style Hanzo macam mana $500 0.02 atau 3 berapa banyak boleh layer. Jom kita tengok kau nak low risk ke high risk. Low risk ke high risk mana low risk ke high risk. Jom kita tengok $500 $500 $500 berapa? $500 0.01 tak ada. So dekat sini medium risk berapa? Medium risk kalau $500 0.05 0.05. Kalau high risk berapa? High risk 0.50 0.50. So untuk kita trade dekat dekat account $500 ni kalau kita nak trade 0.02 atau 0.03 berapa layer aku tak tekan sekali terus 0.02 kalau medium risk. Mid risk boleh masuk 0.02
darab 1, 0.03 darab 1. Macam tu ataupun 0.02 darab 2. Lepas tu ataupun 0.02 darab 2, 0.01 darab 1. So kalau high risk within 0.50. 0.50 kalau 0.02 bahagi 2 darab 25 layer. Macam tu kot. Okay. Nice $500. Ni bila aku nak habis live ni? Baru 49 minit. Aduh. Untuk intraday sesuai pair apa je kau? Kau berapa paling recommend dan fokus TF berapa untuk intraday sesuai pair apa? Pair kalau dia ada dua cara kalau kita nak trade intraday trade pair apa nak masuk. Okay, so kita tengok pair yang ada news impact pada hari itu. Lagi satu major pair. Simple. Major pair ni apa? Yang ada XXX USD USD XXX. Dah simple lah. Ni dah make simple, orang kata make things simple. Cikgu, whipsaw engulfing ada kaitan tak dengan fake out? Ada ke? Fake out double breakout. Fake out ni double breakout, so ada kaitan ke? First kita kena tahu apa itu fake out. Fake out. Apa benda ni fake out? Fake out ni adalah fake breakout. Kalau fake breakout, apa itu breakout? So breakout ni contoh kita ada satu resistance, kita ada satu level di break. So inilah breakout. So apa yang dimaksudkan dengan fake? Apa yang dimaksudkan dengan fake? Fake ni berlaku apabila kita ada double breakout. Kita ada double break pada level yang sama. So inilah perbuatan fake breakout. Dia tak jadi breakout macam tu. Sepatutnya breakout dia macam ni, sup macam tu. Tapi dia apa berlaku? Sup. So ni adalah fake out punya komponen. Okay. So kalau bentuk whipsaw macam mana? Whipsaw engulfing. Sup. Kat sini dah ada double breakout. Lepas kat sini dia naik, ada double breakout lagi. Kat sini ada double breakout lagi. So fake out tu komponen penting untuk terjadinya pattern lah kot. So cikgu bagi tips and trick grow 10 ke 1k sesuai pengalaman cikgu. Let's go. Kejap. Tadi saya tunjuk muka, tunjuk apa? Tunjuk ni betul. Okay. So jom tengok cara nak grow $10 ke 1k based on pengalaman. 10 USD, kita try grow ke 100 USD. After grow 100 USD, segregate 90 USD kat sini. Lepas tu kita masukkan 10 USD kat orang kata trading account.
Yang ni kita boleh panggil sebagai wallet. Or 10 atau 9.10 USD. Maksud daripada 100 ni kita bahagi 10 nyawa, kata 10 peluru. 10 bullet to success, orang kata 10 bullet of freedom, orang kata. The bullet of freedom. Saya pun lupa lah. Ni teknik compounding ni, dia ada nama dia, ada freedom kat belakang. Saya lupa lah. $1 million bullet lah. Saya pun lupa lah. Macam tu lah lebih kurang nama dia. Lepas tu daripada 10 USD ni, try grow jadi 100. Kalau sukses, yang ni withdraw. Lepas tu try lagi 100. Kalau sukses, withdraw. So kita buat sampai darab 10 kali. So darab 10 kali. Sekarang bila darab 10 kali, kita dah ada berapa? 100 darab 10. So kita dah ada 100 darab 10. Maksud kita dah ada actually 1000 USD. So 100 yang ni pula, daripada 100 ni try go sampai 1000 pula. 1000 USD. So daripada 1000 USD ni, kita grow lagi 1000 USD, sampai ada darab 10. So bila dah ada darab 10 ni, sebenarnya 1000 darab 10 ni kita dah ada 10k USD. Once kita dah ada 10k USD, kita boleh trade professionally. Okay, sebab after 10k ni kebanyakannya mula-mula dia uptrend, boom, dia crash. Boleh MC. Macam tu lah lebih kurang. Tu based on saya punya experience lah. Lebih pada 10k dia MC kalau $10 ni. Okay. Setup can masih relevan ke? Tengok keadaan lah. Jom kita tengok. Ada setup can yang masih relevan. Kita backtest lah, nak tahu dia relevan ke tak lah. Can ni okey. Saya tak can lah. Can satu. Kalau ambil kat situ pun dapat sniper entry macam tu. Valid. Masih lagi relevan. Tapi kena tahu nak ambil kat mana. Bagi sesiapa yang tak tahu kan nanti ada orang tanya saya tak can tu apa kan, nanti kena jawab lagi Can kita ada satu QM macam tu. QM plus CP compression. Okay. So kita akan ambil dekat area sini atau sini. Ni juga dia kita panggil sebagai whip saw engulfing. Okay. Recovery memang banyak confirm banyak scam. Tu lah. Tu. Kalau modal 100 USD TFM 15 berapa layer boleh tak? Okay. Modal $100 TFM 15. Oi, lain macam tu dia punya soalan. Jom kita tengok Kita kena tengok dekat M15. Kerana selalu M15 orang M15 ni orang trade apa? Gold. Selalu kan nanti yang aku guna pair lain kan, nanti dia lain pula dia tanyanya. M15 contoh
Kau nak trade macam mana belum lah. Nak tahu juga macam mana cara kita cari waktu market condition biasa. Market condition biasa. Mana dia nak biasa gold lah. Boleh lah sini sini. Mana sini. Boleh aku. Sebelum dia turun macam tu so kita tengok kat sini berapa. Saya tak kerti sangat lower time frame. Lower time frame ni dia tak boleh floating senang cerita. Kau dah main lower time frame ni, janganlah nak floating banyak-banyak kan. Ni kalau ni dalam 77 pip 77 pip cari lah $100. Maksud 77 pip di bawah 100 pip. 100 pip mana, 100 pip mana tadi kita punya ni. Di bawah 100 pip. Okay, 100 pip MC. So kalau maksimum boleh masuk kalau $100 0.10. Maksudnya 0.01 dah agak 10 lah. Tapi ni high risk lah. 100 PMC Cikgu, adakah cara untuk kita tahu bilakah masa tertentu pattern akan keluar? Ada. Contoh macam saya lukis kat gold tadi. Ni. Tu. Contoh keadaannya adalah apabila price berada di kawasan manipulation. Ni manipulate ni. Nampak kat sini, kat sini, kat sini. Nampak? Jahat ni. Serius jahat. Ni kan awal compression. Nanti korang belajar pasal ignored compression. Awal compression. Compression ni ada dua tempat yang kuat. Satu ketika dia awal, satu lagi bila dia di-ignore. So bila di-ignore dia terus naik macam ni, sepatutnya dia turun lah. Si ada pole turun. Ni kan kawasan manipulation. So dekat area-area sini kena take note lah. So base yang Cikgu Mansur trade tu memang power lah. Dia adalah ignored compression. Compression patut turun kan, dia dah dikosongkan. Tapi siapa yang inject market? Siapa yang inject price ni? So untuk price naik dekat sini memerlukan satu kekuatan order yang besar. Macam tu tu konsep smart money kau kena faham. Smart money ni bukan setakat fair value gap lah, silver bullet lah, bukan macam tu Kena faham konsep dia. Kalau korang belajar dengan Michael tu, tengok kelas dia yang awal-awal lah. Korang jangan jadi pattern trader. Pattern trader kena lipat Kalau smart money ni dia tak trade guna pattern dia tengok kat mana orang kena lipat macam tu. Saya tak nak tengok saya tak nak jawab soalan pasal layer, sorry. Kenapa cikgu close satu sedangkan floating beratus pip gold tu? Saya pun tak tahu. Serius Jom kita tengok sikit. Mana okay, floating kat sini berapa? Floating bawah. Floating kat bawah 500. Lepas tu tutup kat sini. Tutup kat sini sebab sini dah profit. Sebab saya ganti 0.05 bawah ni dengan 0.05 kat atas ni. 0.05 atas ni dia dah profit. Dia dah menggantikan yang bawah tu. Tu style saya Dia yang kau floating tu kau boleh ganti swap balik pop macam tu. Macam ni cakap. Macam gini. Dia ada dua situasi. Hanzo version pemalas dengan Hanzo version rajin sikit. Rajin. Kalau rajin betul sekejap dia nak recover balik, tapi malas. Hanzo ada penyakit yang macam susah ubat lah, orang kata. Susah ubat penyakit ni. Dah jumpa ustaz kata, "Weh, malas ni saya tak boleh membantu." Contoh sup. Kita pun share. Share. Tu naik sikit. Kita share lagi. Share. Tu naik. Kita dah nampak perubahan. Ni Hanzo hold. Sebab Hanzo ada money management. Hanzo share lagi. So share dekat sini nanti one day bila dia dah turun dekat sini, dia akan gantikan dekat bawah ni ataupun dekat sini. Tapi selalunya saya akan pairingkan yang paling atas, highest. Tak nampak highest dengan lowest. Saya boleh contoh kat sini. Contoh ada punya profit ni dah menyamai ni, saya boleh close dalam loss. Saya boleh
cut dengan loss sebab dah digantikan ni dengan posisi dekat sini. Tapi dekat saya jaga nak close loss, lepas tu dia turun sikit. Okey, dah turun sikit, saya tahu akan berlaku retracement kan. Alang-alang kita dah ada entry kat sini, kita tutup dulu sini. Tutup, tutup supaya nanti bila dia naik balik, saya boleh ganti balik sell satu. So sell sini dah tutup balik, sini dah ganti position. Bila sini dah turun, saya boleh tutup kat sini. So ni jadi new entry, new, ni jadi old lah macam tu. Ni versi rajin sikit. Tu versi rajin sikit. Tapi kalau versi pemalas macam mana? Suk sell. Suk sell. Lepas tu Hanzo pun dah tak tahu dah benda, dia pun pergi buat kerja. Close. Ni versi pemalas. So depend lah pada korang nak macam mana. Jika sesebuah zone di break, sebaiknya kita cut loss trade bila candlestick close di luar base. Apa cara terbaik untuk counter trade? Adakah tunggu next setup? Jom kita tengok. Kalau macam saya, dia depend. Dia tengok macam mana price tu, formation dia, apa benda dia buat. Kita nak kena tahu dulu. Contoh boleh lah kita ambil gold ni. Ni ke dekat daily H4 okay. Contoh kita nak trade dekat sini kita nak trade dekat sini. Probe dia break. Dia break ni, kita boleh je cut. Tapi kita jangan masuk buy pula. Sebab ni adalah area supply. So bila area supply, kita tak boleh masuk buy. Sebab ni dekat area supply dah, dekat orang cakap area high price. So bila area high price, korang tak boleh nak masuk buy selepas dia dah break. Boleh nak masuk, tapi kau kena lipat ke apa ke pada muka korang. Dia yang kita nak tengok ni. Bila dia break balik. Bila dia break balik level kita nak cari apa yang menyebabkan dia break. Boleh jadi dekat sini, boleh jadi dekat sini. So saya tengok yang cantik kat sini sebab price action pun cantik. Kalau kita ambil kat sini, dia lebih kepada nak buat fake out 1, 2, 3 macam tu. So kat sini cantik. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu dia pun masuk. So kita ganti balik dekat setup yang kemudian tapi macam mana? Ada juga yang jenis break kita terus boleh masuk. Dekat mana tu? Dekat mana pula? Dekat tempat-tempat yang kita boleh buat macam tu adalah tempat-tempat yang area-area yang demand orang cakap. Di area-area yang low price. Apa yang dimaksudkan dengan low price? Low price ni maksudnya kalau kita compare daripada sebatang candle ni, separuh daripada ni adalah low price, bawah daripada ni, atas daripada ni high price. So low price kat mana? Kita tengok low price dekat sini. Ni bukan low price Cikgu Musa dia lain sikit. Ni low price lain. Ni low price yang cakap murah dengan mahal. Kita tengok ni harga tengah, harga sederhana, harga orang cakap under value, fair value, over value macam tu kurang. So dekat sini contoh kita nak sell. Kat sini mana? Tengok sikit H1. Selalu H1 dia ada tanda-tanda yang boleh belik sikit. Mana? Ni betul ni dekat sini okay. So dekat sini ni barai sangat. Ni barai sangat, kena break boleh okay. So kita pun nak trade guna apa contoh. Kita nak guna SNR ni. Zas kena 300 pip. 300 pip cut. Okay, bila kita cut, kita nak kena cari opportunity untuk masuk. So opportunity untuk masuk ada dekat dalam candle yang dia break Tapi ni besar sangat, melampau sangat. Kena buat contoh macam tak edit sangat nanti. Ni retracement pun sikit
So lepas dia buat ni, dia ada retracement ni, retracement kecil ni. Retracement kecil ni. Sorry lah kalau tak nampak warna kuning semua berpijau mata tu kita tengok yang kecil tu. So kita tengok M15. So kat sini kita ada macam base semua. So kalau dia retrace sini, dia dah jadi base. So base, break, entry. So daripada base, break, entry ni kita boleh dapat position. Kita dapat ganti balik berapa ni? 300 pip. 300 pip cut loss tadi dah dapat balik. Lepas tu dia turun balik, kita boleh ambil balik. Macam tu lebih kurang. Ni lebih kurang. Lebih kurang. Kalau saya cakap lebih-lebih nanti dia terkeluar teknik lain nanti. Tadi pun saya dah rasa macam dah tersebut benda yang tak sepatut saya sebut. Tapi okey harap membantu Ni saya scroll bawah sikit. Macam jauh sangat saya punya ni. Assalamualaikum cikgu. Boleh terangkan pasal duit floating sebelum masuk account? Memang biasa terjadi ke? Macam mana apa maksud duit floating masuk account bank ke apa? Kalau account bank tu standard. Kadang-kadang kita transfer dia floating dulu. Ada transfer belum? Belum masuk. Aku dah transfer dia ada delay sikit. Macam tu So macam mana ni? Tak faham sangat soalannya. Nanti tanya balik Cikgu macam mana nak kena cara mudah nak kena pasti trend. Saya entry selalu price dah tukar trend. Terima kasih. Okay. Trend. Cara mudah tak nak kena lipat dalam trend. Senang cerita Okay. So kalau kita yang pertama sekali cara mudah. Cara mudah ni orang kata for newbie for newbie. Avoid area orang cakap end of trend. So area end of trend macam mana? Kalau kita tengok dekat dalam chart ni macam tu. So area end of trend kat sini sini dengan sini. Ni kita panggil sebagai awal awal DT downtrend, akhir DT. So tempat yang paling selamat sekali untuk kita masuk adalah selepas itu, mid trend. Dekat mid trend ni dia macam dah bergerak dia dah bergerak apa semua baru kita masuk. So kalau kita ada jumpa structure breaker SB, make sure SB ni dah break lower low. So at least lower low lepas tu dia break lagi lower low. So kat sini kita tahu trend dah terwujud. Tapi bila kita dah dapat entry sini, so dah sampai kat sini kan, dia dah start slow tu hati-hati kemungkinan dia dah kehilangan kuasa untuk meneruskan trend. Contoh kalau nak tengok dekat chart macam gini lebih kurang ni saya pindah rumah bukan saya trade guna tu. Tak trade guna indikator tu, apa orang cakap basics apa tu bila ni contoh mana ni contoh dia tengah uptrend dia keluar end of trend. Kat mana keluar sini satu end of trend keluar sini. So keluar okay. So kat sini dia dah start orang cakap dia start retrace balik pada orang cakap pada tempat pertukaran trend tu, lepas tu meneruskan. So once dia dah break kat sini once dia dah break kat sini adalah satu petanda baik untuk kita masuk So cara paling mudah sekali untuk masuk adalah selepas orang cakap trend mid trend tu dah terwujud cari trend yang betul-betul orang kata senang nak tengok. So dekat area sini kalau kita nak trade orang cakap kalau kita nak trade
based on base bodoh gini boleh, base bodoh gini boleh. Lagi macam-macam. Kau janji kau fokus dalam sini. Lagi kat sini, kalau kita tukar support weekend resistance, support weekend resistance ada. So bila dia dah start macam gini, tengok mana dia dah pergi bawah, lepas tu dia laju naik. So dia laju balik naik ni, ada apa benda ni? Korang tengok kat sini, sini dengan sini. Ni ada orang cakap balance dia punya penurunan. Dia punya, orang kata dia punya batang penurunan tu jauh. Jauh pula, lebih kurang. So cara yang selamat untuk korang masuk ke sini, ni kemungkinan dah berlaku pengakhiran kat sini. This might be the end. The end for a downtrend. Mungkin dia akan naik balik. Tapi kalau dia break balik yang orang kata dekat sini, tapi dia tengok condition lah. Ni dah jadi advance lah, tak jadi mudah lah. Senang cerita kau trade lah kat sini. Kalau nak mudah kat tengah-tengah jangan trade yang ujung-ujung. Kalau ujung-ujung ni kau kena nak kena baca ni mana momentum buyer, buying power, selling power ada je. Jadi macam jam ke, trade lah tengah-tengah ni. Selepas jadi structure breaker. Lepas jadi structure breaker ni, dia ada lagi satu trend masa tu kau nak trade lah. InsyaAllah floating sikit pun okey. Kalau contoh kena lipat sampai bawah ni pun, contoh masuk ke sini masuk ke sini, dah profit dalam 113 pip. Lepas tu floating sekejap dalam berapa? Aduh, protis. Ni contoh trade kat sini. Bawah lagi. Contoh betul-betul kena lipat kata. Kena lipat betul-betul. Kat sini profit dalam 47 pip, lepas tu dia naik dalam 170 pip. Floating lama lah sekali sampai apa? 600 pip macam tu Senang cakap Anzo trade macam Anzo trade bukan best. Orang cakap Anzo best trade, belajar dengan dia, ramai orang boleh trade Anzo ni power dekat MM money management je. Boleh terangkan setup base yang ignore compression? Kalau sudi, aku tunjuk 2-3 contoh di chart. Jom kita tengok 2-3 contoh di chart ignore compression. Susah ke nak cari? Nak mencari susah Nak mencari susah. Ni contoh. Ni compression Ni patutnya compression dia turun kan. Tapi dia terus naik. So apa mana candle yang menyebabkan naik? Mana candle yang push? Candle yang push dekat sini. Nampak? So dia dapat push price. Dia dapat push price. Tapi akhirnya dia berjaya di break. Tapi dia kena break dua tempat. Dia kena break satu yang menyebabkan dia naik, yang menyebabkan compression tu fail. Satu lagi manipulation yang menyebabkan compression tu terjadi. So dia ada dua tempat. So nampak tempat pertama ni, dia terus break dan membuat apa orang cakap, dia membuat area macam liquidity dia kumpul liquidity kat sini. Tapi apa yang menyebabkan break? Sebab dekat sini adalah base yang kuat. Dekat sini base yang kuat. Bila cakap base yang kuat, dia bukannya base yang macam ni kan, bukannya base yang confirm boleh menolak harga. Kalau dekat sini ada price yang terus break dia, maksudnya siapa yang break tu memang sangat kuat. So dekat sini kalau kita tengok kat sini tak apa dia dah boleh jaga diri dia So dekat sini kita tengok siapa yang breakkan awal compression ni, siapa? Kita pun tengok sini. Dia ni. So ni siapa dalam bread and butter, kita memang ajar detail lah pasal benda ni. Okay. So tu satu. Jom kita cari lagi. Compression gagal. Ni compression gagal lagi. Compression gagal ni, dia punya first time datang tu memang senang nak apa punya kat, nak trade nampak. Cuk datang, kita dapat senang, dapat tangkap dia balik. Dekat sini. Okay. Kat sini sama juga. First time tu kita boleh ambil dia. Nampak? Datang balik, zoom, tengah naik. Memanglah dia tak ada terbang terus, tapi kita boleh naik So saya agak tu dah 2-3 contoh 2-3 contoh dah lebih Okay.
Assalamualaikum tuan. Macam mana kita nak tentukan sesuatu trend tu telah memasuki final phase? Dia susah kan nak tentukan, tapi dia ada macam filter lah. Saya belajar dia punya macam ni kita tak tahu bila dia end sehinggalah end. Macam mana dia punya teknik dalam Dow teori. Saya antara kekuatan saya paling tinggi sekali, orang cakap bukan tinggi antara yang macam teori macam Elliott wave, Gun apa semua, antara yang saya rasa saya paling boleh terima adalah Dow teori. So salah satu dalam Dow teori dia bagi tahu the trends will continue its trend until its end, until a definite signal show. Macam mana tenet of Dow? Jom kita tengok Dow punya tenet. Saya pun lupa tapi saya apply Dow tenet the 6 tenet of Dow. Ada 6 6 rukun Dow teori. Mana ni kau nampak tu nampak The 6 tenet are: market has 3 movement, market trend have 3 phase, stock market discount all news, stock market average must confirm each other, trend are confirmed by volume, trend exists until definite signal proof that FN. Ni final tenet. Kita tak payah ni aku dah ajar Dow macam ni, jangan tanya yang lain-lain tau. Saya akan buat macam perangai orang tak tahu So Dow ni antara yang saya dah master maksudnya yang saya faham volume berjadah semua ni tapi saya tak nak ajar orang. So yang saya ajar yang ni je, trend exists until definite signal proof they have ended. So signal ni adalah structure breaker, signal end of trend. Signal end of trend dah, SOB betul, SOE. Saya betul lupa tapi itulah signal pertukaran trend. Tapi saya tak boleh nak bagi tahu macam confirm macam ni dia final, sebab phase pun akan continue. Dia tak semesti dia akan berlaku dalam 3 phase. Saya tak nak sebut lebih-lebih, nanti dia jadi benda lain. Kan nanti saya tertajam benda lain. Bila tajam benda lain, lagi banyak kau bercakap, lagi banyak kau nak kena explain kat orang. So saya ni jenis manusia yang pemalas, so saya explain sikit-sikit lah. Okay, contoh kita tarik trend yang dekat sini kita tarik trend yang dekat sini. So dekat sini adalah tempat yang saya assume trend akan end. Betul close price. Sini adalah tempat yang trend akan berakhir. So trend daripada uptrend dekat sini, daripada uptrend nampak, daripada uptrend uptrend dekat sini. So dekat area sini adalah tempat trend bermula. Dekat sini adalah tempat area yang trend akan berakhir. So dekat sini adalah tengah dia. So bila dekat sini dah confirm perjalanan dia, maksudnya dah confirm dia nak bertukar trend daripada uptrend ni, memang dia nak confirm nak turun. So kita start pada sini, kita dah boleh hold sampai sini Tapi kita nak hold pun kita tengok kalau ada signal dah keluar pertukaran trend, kita akan lari Tapi kalau dia ada signal yang bagi tahu dia boleh pecahkan benda ni yang tu tak boleh apa dia pecah, kita teruskan trend So kalau signal bertukar, dia selalunya kat area sini. Macam tu lebih kurang Harap membantu 1 jam 44 minit. Film Zamil boleh ajar macam mana nak trade SNR. Saya selalu cari lower time frame M1, M5, M15. Kalau entry ke HTF zone dia besar sikit, so boleh bagi tips tak mana yang sesuai, HTF ke LTF. Saya punya style higher time frame, senang nak tengok. Tapi saya kalau trade SNR, saya akan menggunakan role reversal support become resistance become support. Tapi kadang-kadang tengok SNR pun guna, tapi saya suka SNR yang dah kena break. Contoh kita ambil H4 mana yang best sikit? Contoh
Okay, contoh saya jumpa dekat sini. Sini pun tak boleh kan? Sini lah. Sini kan macam SNR yang selalu kena test kan. So saya suka SNR yang di test. So SNR yang di test pun saya takkan buy. Saya akan tunggu dia break. Contoh dia break macam ni. So bila dia break macam ni, saya akan cari lah opportunity untuk sell. Saya suka guna support become resistant. So bila dia break lagi, dia break, saya akan jadikan dia sebagai significant support and resistance, SSR. Saya akan jadikan poin-poin yang selalu bertemu ni sebagai satu entry point cakap. Satu titik pertemuan. Cakap ke mana dia selalu bertemu. So dekat sini saya akan tengok bila dia pecah ke apa cakap. Bila dia pecah ke atas, saya cari ke bawah. Tapi kalau tak ada sini, saya takkan masuk. Tapi kalau kat sini ada chances saya nak masuk. Kat sini ada chances saya nak masuk. Kalau kita tengok dekat sini, dia dah buat triple bottom dalam bentuk H&S ataupun Quasimodo. High, low, high, lower low, higher high. Lepas tu left shoulder. So left shoulder ni, kalau kita masuk kat sini bahaya. Kalau kita masuk kat sini, kita boleh consider price action menggunakan H&S. Tapi sebabkan kalau kita nak masuk kat sini, ni dia dah break high liquidity zone ataupun sial lah. Kat sini SSR. So bila SSR ni di break, so bila di break, dia adalah satu signal yang kuat juga. Ni macam tu nampak. Dengan bentuk macam tu nya, dengan flatnya kan. So bila dia break, datang balik, lepas tu dia pergi based on movement ni. So kita nak dapat movement QM ni, kita ukur dia punya movement. Panjang lagi ni, tarik balik kat sini. So at least TP kita sampai sini. So dekat sini apa benda yang ada? Kita tengok kat sini kita ada SNR. So kemungkinan kita boleh ambil SNR ni sebagai TP. So macam ni kita gunakan SNR sebagai kita punya TP. Ni base lah, tak ada SNR sangat pun. Kan nak SNR gini ke? Tu SNR, ni SNR. So dia tested kat sini. Saya ambil base dulu lah, senang. So dapat lah kat situ. Tak dapat. Turun, dia turun, dia retrace balik, baru sampai TP. Lambat sikit ni sikit kita tinggal TP. Macam tu lebih kurang. Kita tak boleh dapat semua benda dalam hidup. Siap betul kan. So itulah lebih kurang cara saya trade SNR. Tapi kalau nak guna M5, M1 tak berbaloi dengan masa sorry aja cakap. Saya lah. Kalau korang suka M5, tak tahu lah. Dia tak adalah susah. Cuma macam mana macam style saya ikut structure. Kalau contoh gini contoh betul dia nak jadi pole lah. Saya pun masuk dekat swap zone ni. Saya masuk. Kalau dapat TP pun dalam 75 pip. Dia macam mana? Dia tak berbaloi dengan masa saya. Tak berbaloi dengan masa saya yang macam mana kak? Susah kak. Memanglah risk dia kecil, tapi selalunya tak adanya orang risk kecil. Memang dia floating juga lah sekali. Dia sampai MC. Soalan kau nak sampai MC, baiklah kau cari memang opportunity, memang dia boleh floating banyak dan dapat bagi kau risk and reward yang 100 pip ke atas. Macam tu lah. Okay, so tu saya punya pandangan. 1 jam 49 minit dah. Saya pernah nampak video Hanzo pernah cakap SND dengan SNR tak sama, walaupun orang cakap sama. Betul. Dia orang cakap ada orang cakap SNR ni SNR. SND ni sebenarnya geng-geng SND dia panggil sebagai SNR, tapi dah bentuk dia orang. Macam support become resistant dengan swap zone sama. Dia kena tahu tempat entry tu sama. Tapi SNR dengan SND ni ada relationship. Satu adalah cost, satu lagi adalah effect. SNR ni adalah effect, SND ni adalah cost. So kalau kereta accident, kereta apa orang cakap lori tak boleh brake, dia terus hentam orang. So bila orang cakap apa, bila dia hentam orang, tu adalah efek, akibat. Tapi apa reason dia sebalik dia tu? Mungkin brake tak makan, hydroplaning lah, apa orang cakap, apa lagi,
dia speeding lah. So efek dia accident. Tapi apa yang menyebabkan dia accident? So bila kita tahu sebab, kita dapat control sebab tu in the future. So kalau kita nampak, kita macam contoh saya tengah bawa kancil saya, kancil dekat Karak kan, lepas tu saya nampak ada lori bodoh seorang bawa laju macam orang gila kan. Saya tahu based on history, lori yang bawa laju macam ni bukannya brake tak makan, tapi sebab inertia. Badannya besar tapi dia bawa macam macam lupa diri. So kalau daripada aku duduk depan dia, aku kena gelek dengan dia, baiklah aku ke tepi. Ke tepi. Macam tu lah lebih kurang berseret masuk. Kalau tak elak habis, settle. So bila kita tahu the reason behind the cost, kita dapat elak cost tu ataupun dapat profit daripada cost tu. Contoh saya nak accident sebab apa, lori belakang nak hentam saya, sebabkan saya tahu dia laju semacam based on velocity dia dekat cermin belakang, so saya ke tepi lah. Tapi macam mana kalau kita nak profit daripada keadaan tu? Kita masuk ni kiri, tapi sebabkan macam tu kita turn on terus. Awak, saya bagi tahu kat isteri saya, awak rekod sekarang, rekod lori ni sekarang, kita akan viral. Kita dapat viral kan dia ni. Nanti kita FYP, dapat letak link Shopee lagi. Bodoh gum. Sebab tu lah kita kena ada webcam. Dapatkan webcam dekat sini. Kita monetize daripada perbuatan, sebab kita dah dapat opportunity untuk rekod. Orang lain tak sempat rekod. Orang lain guna dashcam ke apa kan. Kita guna telefon tapi kita promote dashcam. Ni nasib baiklah saya sempat rekod. Tapi kalau korang nak kena selamat, kena ada macam gitu lah cakap, webcam. Macam tu lah cakap. So SNR dengan SND, tempat entry sama, bentuk mungkin sama, tapi satu adalah cost, satu lagi adalah effect. Dia bercerita berkenaan lori. Satu lori yang accident, satu lagi orang cakap apa, dia accident kena. Satu adalah lori tu accident, satu lagi kenapa dia accident. Macam tu lah cost and effect. Dia benda yang sama, cerita pasal lori tapi sudut berlainan lah. Cerita pasal benda yang sama tapi itu sebab orang cakap sama tapi tak sama. Sama tapi tak sama. Macam tu lah kurang tak sekali ceceh betul tu. Kan saya dah habis tadi kita dah 2 jam lah geng. Okay, times tu soalan bodoh-bodoh. Sekarang 11.25, 11.30 saya habis 11.30 saya end live